Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wa atammu taslim ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita taufik dan memberi kepada kita kelapangan berada pada malam ini. Kita berada pada fasal berkaitan dengan talak daripada kitab Fathul Mu'in pada muka yang ke-136. Baris nombor 2 tu. Ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Aw ya'murahu ahad walidayhi ay min ghairi ta'annutin. Atau sunnah tolak sebagaimana tolak yang diperintahkan oleh salah seorang ayah ibu sang suami, iaitu yang bukan mengakibatkan ada kesusahan. Pada awal perbincangan tentang bab nikah ni, pengarang menyatakan bahawa hukum nikah ni hukum tolak. Hukum tolak ini ada kadang-kadang jadi wajib, kadang-kadang jadi haram, kadang-kadang sunat, ataupun jadi makruh, ataupun jadi harus. Jadi berubah mengikut situasi dan keadaan. Okey, sekarang perbincangan meneruskan lagi tentang contoh-contoh masalah jadi sunat suami mentolakkan isteri. Sunat suami mentolakkan isteri. Kita sebut dah sebelum ini, antara ni ialah kalau perangai isteri itu teruk. Teruk secara mana? Teruk sehingga tak tertanggung. Sehingga kan dia kata, famata tu jadu mra'atun ghairu sayyi'atil khuluq. Nak cari mana rapuan kalau perangai dak teruk. Jadi teruk biasa-biasa tu biasa. Orang panggil dak teruk dah. Hak teruk ni teruk yang tidak tertanggung. Ni sunat. Kalau tolak hukumnya sunat. Teruk yang tidak tertanggung. Okey. Sekarang ini masuk pada kata pengarang au ya'murahu ahadul walidayhi, atau menyuruhkannya oleh salah seorang ibu atau ayah suami. Suruh apa? Suruh dengan mentolakkan isteri. Ai min ghairi ta'annutin au haram au min ghairi ta'annutin. Tanpa ada ta'annuk ni makna gesaan yang tak patut. Ta'annuk ni makna gesaan, paksaan yang tidak patut. Ni ramai orang tanya, dah guna ustaz, mak ayah saya suruh tolak bini saya, padahal bini saya baik. Bini saya tak ada masalah dengan dia. Mak ayah saya dok kenal. Nampak tak? Kita tak ada benda tapi mak ayah dok kenal. Dah kerana jadi wajib dok tolak. Kalau dok tolak kan derhaka. Nampak tak? Jadi apa nama ni? Ni masalah ni. Bila mana salah seorang ibu atau ayah dia suruh anak dia lelaki mentolakkan isterinya min ghairi ta'annud, yang mana bukan suruh dengan sebab paksaan yang tidak wajar. Hukumnya sunat. Kalau paksaan yang tak wajar, tak sunat. Nampak? Tak ada sebab, tak ada tu apa? Tak boleh. Ni kerana tolak ni bukan benda yang disuruh, bukan benda yang digalakkan. Tiba-tiba ibu bapa ni dia paksa anak dia tolak tanpa sebab. Sebab itu kalau tengok dalam
Hasyiah disebut di sini, kalau berlaku paksaan daripada pihak mak ayah ini sebagaimana kelakuan oleh sebahagian daripada ibu atau bapa yang ditulis hamqa. Hamqa ni makna hak jenis dot juruh. Hamqa ni kalau Ahmad jamak pada Ahmad ni makna bodoh. Mak ayah hak dok reti bahasa, dok tahu, tak ada apa-apa sebab suruh anak lelaki dia cerai bini dia. Kalau gitu hukumnya apa? Tidak sunat tolak. Jadi kalau anak tadi dok tolak isteri, dok dosa. Dia tidak dipanggil derhaka. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada kira taat bagi makhluk pada benda yang maksiat dan juga derhaka pada Tuhan. Jadi tiba-tiba mak ayah dia suruh tolak tanpa sebab-sebab yang munasabah, anak wajib ikut tak? Tak wajib ikut. Tak wajib ikut. Nampak tak? Mak ayah tu pula hak bersalah. Apa pergi suruh pecah belah keluarga orang? Nampak tak? Ada lah, biasa lah. Dalam masyarakat kita. Tak berakhir. Padahal dia tak duduk pun. Natu tu duduk dengan anak dia. Dah anak dia boleh bahagia, boleh molek. Tiba-tiba dia menyebabkan rosak rumah tangga anak dia. Sebab tu dia istilahkan ibu bapa yang hamqa, yang kita kata bodoh. Makna rodok juruh. Suruh anak buat benda yang menyebabkan rumah tangga dia rosak. Yang sunat kalau ada sebab. Ada sebab jadi anak ni ikut mak ayah dia. Perangai ke mana, maka sunat ketika itu anak mentolakkan isteri kerana patuh kepada mak ayah kalau suruhan mak ayah itu ada sebab dan ada munasabahnya. Sesat bab sunat. Au haramin, ataupun berlaku secara haram. Berlaku secara imma wajibun au haramun, ka haramin au haramun kal bid'i wa huwa talaku madkhulin biha fi nahwi haidin bila iwadin anha au fi tuhrin jama'aha fihi wa ka talaki man lam yastawfi dawraha minal qasmi wa ka talaqil maridi biqasdil hirmani minal irthi. Atau haram. Tolak ni kadang-kadang jadi haram tolak. Sebagaimana tolak bid'i, iaitu tolak isteri yang telah pernah disetubuhi yang dijatuhkan pada waktu semacam haid dengan tanpa ada tebusan dari isteri tersebut, atau pada waktu suci yang disetubuhi dalam suci ini, sebagaimana mentolak isteri yang belum pernah menikmati gilirannya, dan sebagaimana tolak yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan sakit dengan maksud menghalangi pewarisan. Sekarang ni masuk bahagian seterusnya, tolak jadi haram. Haram tolak. Dah tolak jadi haram, dah jadi tolak. Tolak jatuh. Tolak tu jatuh. Tapi perbuatan dia pergi tolak isteri pada keadaan ini, perbuatan tu haram. Tolak tetap jatuh. Apa tak? Apa dia? Au haramun, ataupun ini atau pada wahwa imma wajibun au haramun, ataupun haram tolak itu kal bid'i, seperti tolak bid'i. Tolak bid'i namanya, lawannya tolak sunni. Tolak bid'i ni apa dia? Wahwa talaku madkhulin biha fi nahwi haidin bila iwadin minha, iaitu mentolakkan isteri madkhulin biha, isteri yang telah disetubuhi, fi nahwi haidin, pada umpama haid. Dia tolak tu pada waktu haid. Bila iwadin minha, tanpa ada bayaran daripada pihak isteri. Itu tolak bid'i. Tolak bid'i dia ada syarat nak jadi tolak tu bid'i. Kenapa nama bid'i? Bid'i ni makna bid'ah. Tolak hak bid'ah. Apa maksud tolak bid'ah? Tolak yang haram dan dilarang. Nabi SAW sebut pada sahabat dia, kalau mu nak tolak isterimu, tolaklah ketika mana dia dalam keadaan suci yang tidak disetubuhi. Jadi perbuatan menyalahi suruhan Nabi itu bid'ah lah, dah haram lah. Apa? Jadi pertama tolak bid'i ni apa dia?
Orang isteri yang ditolak tu isteri yang pernah disetubuh. Sebab kalau isteri tu tak pernah setubuh, dia tolak, waktu haid pun dia jatuh. Dia tak ada iddah. Kenapa tolak bid'i ni jadi haram? Sebab dia akan menyebabkan waktu iddah biasanya jadi panjang. Ghalibnya jadi panjang. Macam mana? Jadi panjang. Dia iddah bagi perempuan ada haid iaitu 3 kali suci kan? 3 kali suci. Jadi kalau dia tolak pada waktu suci, ni kira dah. Kata dah dia tolak masa suci. Suci ni makna dah datang haid lah. Dia tolak jadi kira dah tu sekali suci. Walaupun dia tolak tu kek mari haid dah. Tak apa, kira dah Lepas tu mari haid pula, suci pula 2. Mari haid pula, suci pula 3. Masuk je haid yang haid yang lepas pada ketiga tu, habis dah. Boleh nikah lain lah. Boleh jangok-jangok pergi cari tok lelaki lain. Apa tak? Apabila dia tolak masa haid, tolak sini, masa tak ada ni. Dah tulis tak, tengok. Dia tolak makna sebelum hak 3 ni. Kira hak ni haid lah. Tolak masa haid, jadi haid tak kira dah. Kalau haid kena panjang pula, lama. Haid tu, tempoh haid tu tak boleh kira. Sebab dikira dalam mazhab kita 3 kali suci. Jadi tolak masa haid ni, haid tu lama dah. Suci pula 1. Lepas tu haid pula. Lepas tu suci pula, baru 2. Lepas tu haid pula. Lepas tu suci pula 3. Tak ke jadi panjang. Sebab termasuk bilangan tempoh masa tolak ketika haid. Kerana tempoh haid tidak dikira. Jadi panjang lah tadi. Dah, hak ni tolak sini dah. Maka tinggal hak ni 2. Lepas habis suci yang ketiga, masuk haid selepas yang ketiga dah dikira apa? Dikira sebagai habis dah. Hak ni dia tolak sebelum mari haid. Sebelum suci, masa haid. Masa tempoh haid tu tak kira. Tidak dikira. Jadi panjang. Jadi Islam tak ambuh menyusahkan perempuan, maksud jadi haram tu. Jadi dia tolak perempuan yang telah didukul fi nahwi haidin, dalam seumpama haid. Fi nahwi haidin. Jadi contoh seumpama haid macam mana lagi? Nifas pun samalah, sebab nifas pun dikira tak. Nifas kalau jenis lama pula 40 ke 60, samalah. Bila iwadin, dengan apa? Dengan tanpa iwad, bayaran minha, daripada isteri. Kalau isteri minta bayar, dia nak tebus tolak masa haid pun tak apa. Sebab apa? Sebab memang dia nak. Tak, dia paksa sangat. Tolaklah saya. Awak tolak saya kereta ni kau awak. Kereta saya baru beli, nak saya kau awak, kau tolak saya. Masa tu tengah haid lah. Dah tunggu haid lah, tak ambil, saya nak sekarang. Nak lalu juga, tolak sekarang. Tak ada benda lah. Tolak tak dosa kita. Kita hak tolak dia tak dosa. Sebab apa? Dia tolak dengan bayaran. Maknanya memang dia nak sungguh. Bila nak sungguh, dia tanggung lah. Kalau panjang pendek pun apa tak? Okey. Itu tolak bid'i, surah yang pertama. Yang kedua, ni tolak bid'i juga ni. Au fi tuhrin jama'aha fi. Ataupun dia mentolakkan isteri pada suci yang telah dia jimak padanya. Sama juga ni. Suci yang telah dia jimak padanya. Dia bukan tolak masa haid, masa suci. Tapi sebelum dia tolak tu, dalam suci tu dia telah menyentuh isterinya. Dia telah bersama jimak isterinya. Kenapa jadi jadi dilarang juga ni? Kerana andai kata mengandung. Jadi berapa lama dia tunggu? Kalau biasa-biasa kok 9 bulan. Jadi tak lama lah. Jadi tak boleh juga tu. Walaupun tolak masa suci, tapi suci yang telah disetubuhi. Ni ramai aku tak tahu dah. Orang lain ni kalau nak tolak, dia tolak je. Ikut dang tolak. Nak tolak pun kena ada cara. Sebab tu mengaji ni betul. Kita tak mau tolak pun, kita kena tahu.
Takut mengandung. Bila mengandung tak ke jadi lama perempuan tadi. Tak boleh dah. Tak kira lah. Pakar dah kira. Pandai mengusi betul dah soalan tu. Betul dah tak salah dah tu. Okey. Sebab apa ke barangkali yang ada anak boleh jadi? Ke barangkali yang ada anak boleh jadi? Ia kena tembuh ke guana ke? Pakai awak expired ke guana? Soalan logik lah tu. Tak kira. Dia syaratnya jangan disetubui. Jadi cara dia mana? Caranya ialah kalau nak tolak lepas suci jangan setuh. Itu cara yang teliti, proper. Cara mana? Lepas dia suci daripada haid jangan setuh. Tolak situ lah. Apa tak? Jangan setuh dia, makna tidak disetubuhi. Lepas tu tolak situ lah. Itu cara dia. Okay? Kemudian katanya wa katalaki man lam yastawfi dawraha minal qasmi. Apa lagi contoh hak haram ni, tolak haram? Seperti tolak orang yang tidak menyempurnakan giliran isteri daripada qasmi, daripada penggiliran. Ini haram kok. Bini kita ambil 3 lah. 4 takut cukup kotak. 3 je. 3 bini. Jadi masing-masing ni dia buat giliran lah. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 1 lepas tu dibulang gilir maksudnya. Jadi nombor 1 dia dah buat giliran kali giliran tu, nombor 1 gidah, nombor 2 gidah. Nombor 3 ni dak gi lagi kita tolak dah. Nombor 3 ni dak selesai lagi giliran dia kita tolak dah nombor 3. Nak tolak nombor 3. Apa? Jadi hak ni pun dikira haram. Apa dah? Dikira haram. Okay. Jadi mana? Biar dia selesai dulu. Selesai giliran. Giliran ni dia makna bermalang lah. Bukan dah bermalang kan lagi bersama tak boleh tolak. Dah kan bersama. Kan dia suruh wajib bermalang je kan? Wajib bermalang. Jadi giliran tak selesai lagi. Dia kita tolak dah nombor 3 ni. Padahal jadi kena selesai giliran dia. Kenapa dah? Selesai giliran dia. Dah memang. Yelah ada cara lah hukum, ada cara. Bila tak ada ilmu, jahil ada cara. Tahunya bila? Tahu nak nikah je. Nak nikah masuklah husnul nikah. Cerai dengan cara bertulis. Tak kira lah, kira bertulis lah tu. Ya kalau cerai dengan lafaz jatuh walaupun isteri tak ada depan. Dia cakap dengan sama-sama saya dia. Dia kata dia tolaklah bini dia. Jatuh lah. Tak? Ada gurau je. Gurau tak gurau. Dia kata. Sama saja. Salah satun jadduhun najad wa hazluhun najad. Gurau sungguh pun jadi sungguh, gurau pun jadi sungguh. At-talaq wan nikah war raja'ah. Nikah, tolak dan rujuk. Jadi tak mesti ada depan. Faham situ. Yang kedua dengan surat. Dengan surat ni termasuk daripada kinayah. Dalam kinayah. Jadi kinayah ni berhajat orang yang hantar itu ada niat nak tolak. Ataupun masa dia hantar dia berlafaz. Tak apa. Dia tulis, dia baca. Dia tulis, siapa baca? Orang hak tulis tu lah, bukan bini baca. Bini baca tak jadi. Tak, baca tu makna sebut. Baca bukan makna baca tak bunyi, baca berbunyi. Maka jatuh. Ataupun kalau dia tidak begitu, depan qadi dia khabar, saya beri SMS ni dengan saya niat nak tolak, jatuh tolak. Dikira tolak dari bentuk kinayah. Tolak kinayah, bukan tolak soreh lah. Ia berhajat kepada niat. Scammer orang hak tipu. Dah jadi. Sebab tu kena check betul.
kena zaman sekarang ni jangan melatoh. Suami pun jangan melatoh, isteri pun jangan melatoh. Suami ni payah sikit melatoh. Nampak tak? Sebab dia sabar sikit. Hak cepat melatoh ni orang puang. Jangan melatoh. Ada dengar benda-benda hak tak betul pasal tok laki kita, jangan melatoh dulu. Tarik nafas dulu, tenang dulu, tekan betang pos 3 jam. Apa dak? Istighfar banyak baru boleh mikir. Ni kadang baca tu dok tahu betul dok, marah dah. Marah dah. Nangis dah balik rumah mak ayah dia. Jadi tu jadi rosak. Lepas tu dak dengar dah. Orang kampung orang dia pun dak dengar dah. Tak dengar dah. Jadi kena jangan melatoh belaka. Banyak enggak scammer dia ni. Scammer dalam tempat kerja lah, ginilah. Tuduh ni, fitnah ni. Tak boleh layan. Tak boleh layan benda kita. Kalau layan kat kita sama naik tak apa cerdik lah kita. Awal. Okey. Mana tadi? Dia kata yang mana tidak sempurnakan lagi gilirannya minal qasmi. Satu lagi, wa ka talaqil maridi biqasdil hirmani minal irthi, dan seumpama tolak oleh orang sakit dengan tujuan untuk mengharamkan pusaka. Tak boleh kok. Nampak tak? Ayah pun dah baik sangat, anak pun dak suka dah ke mak tiri. Dak suka dah ke mak tiri. Dia pun gugup ataupun dia pun paksa. Ayah tolak ah. Ayah pun dak lama dah. Dia dak sebut lagi tu contohlah. Dia tahu dah tu. Orang tu dak lama dah. Dia kecek-kecek ayah dia supaya tolak mak tiri dia. Mak tiri dia. Ataupun memang dia nak tolak, tak kira lah. Dia nak tolak, tujuan apa? Supaya apa? Bila kat pergi dak bagi lah saka. Kalau orang puang, dia dapat 1/4, 1/8 je. 1/4, 1/8 sahaja daripada harta tahrikah, harta pusaka. Kalau seorang, dah 1/4, 1/8. Saya ada anak 1/8 lah. Nampak tak? Dah kalau 4 orang, dak kena bagi 4 pula. You dak jadi ganda, you kena ecek. 1/4, 1/8 ni kena bagi ke 4 orang. Jadi hak ni pun pujuk cik abang dia, tolak hak tua, tolak hak nombor 2. Tujuan apa? Tujuan nak supaya mengharamkan daripada harta saka. Nampak tak? Maka hukumnya haram. Okey. Kalau tidak ada sebab itu, memang nak tolak, tak ada masalah lah. Okey. Kemudian katanya, wala yahrumu jam'u thalathi talaqatin bal yusannu liqtisaru ala wahidah. Mengumpulkan 3 tolak adalah tidak haram, tapi disunahkan mencukupkan dengan 1 tolak saja. Ini pengarang nak membawa kepada pandangan yang muktamad di sisi mazhab kita. Dia kata wala yahrumu jam'u thalathi talaqatin, tidak haram menghimpunkan 3 tolak sekaligus. Aku tolaklah mu dak dengan 3 tolak sekaligus. Orang makan seseri makan 3 sekaligus. Ni dah haji makan banyak ni. Jadi hukumnya mana? Adakah haram? Hukumnya tidak haram. Atas kaum muktamad dia tidak haram. Tidak haram. Tapi dia bukan sunnah tu. Bukan cara yang diajar. Bukan cara yang diajar oleh Islam. Bal yusannu. Dari segi haram tak haram. Bal yusannu liqtisaru ala wahidatin. Bahkan sunat menghadkan atas 1 tolak je. Moleknya buat tak apa? Tolak. Lepas tu rasa tak tahan lagi, tambah lagi. Nampak tak cukup lagi, tambah lagi. Tak apa? Jangan 3 sekaligus. Buat 3 sekaligus dah tak boleh nak tarik dah ni. Tak boleh nak tarik dah. Dia Okey. Mana tadi? Al-iktisaru ala wahidatin. Kemudian au makruhun ataupun seterusnya hukum
tolak ini makruh bi an salimal halu min dhalik, atau bisa juga makruh iaitu dalam keadaan selain semua yang tersebut di atas, min dhalika kullihi lil khabari sahih abghadul halali ila Allahi talaq wa ithbatu bughdhihi ta'ala lahu al maqsudu minhu ziyadatu tanfiri anhu la haqiqatuhu limunafatiha lihillihi. Atau bisa juga makruh iaitu dalam keadaan selain semua yang tersebut di atas, sebagai berdasarkan hadis sahih, perbuatan halal yang paling tidak disenangi Allah ialah talak. Menetapkan adanya kebencian Allah terhadap talak dimaksud adalah untuk menguatkan perintah menyingkirinya, meninggalkannya lah. Bukan dimaksudkan dengan hakikat kebencian yang sesungguhnya, sebab berarti menunjuk ketidakhalalan dilakukannya. Gini. Sekarang ni dia sebut tentang hukum apa? Hukum makruh pula. Dia kata au makruhun, atau pada wa huwa imma wajibun au makruh. Tolak ini sama ada wajib ataupun makruh. Tengok dia kata au makruhun ataupun makruh. Contoh, bi'an salimal halu min dhalika kullihi, dengan bahawa selamat keadaan daripada semua tu. Apa maksud? Bukan tak ada sebab haram, tak ada sebab wajib, tak ada sebab sunat. Tak ada. Tak ada cerita keadaan-keadaan jadi wajib, jadi haram tu kan? Tak ada. Selain daripada tu, hukumnya mana? Hukumnya makruh. Kerana apa? Kerana asal pada tolak ini makruh. Okay. Lil khabari sahih, ambil mana hukum tolak ni makruh? Abghadul halali ilallahi at-talaqu, sekeji-keji benda halal di sisi Allah ialah tolak. Benda hak Tuhan paling benci. Benda halal tapi Tuhan benci. Jadi faham di sini apa dia? Maknanya Tuhan tak suka. Jadi haram tak? Tak haram sebab masih halal. Jadi halal yang tidak disukai, maknanya jatuh darjat makruh. Okey, sekarang ni ulama bincang tentang istidlal. Macam mana boleh kita kata tolak itu sebenci-benci? Abghadu ni makna murka, benci. Makna bila benci, kalau kita tengok dalam ta'rif haram, ta'rif benda yang al-mahzur, al-hadhr, al-hadar, wal-haram, wal-hurmah, kita akan dapati bahawa ada makna benci pada benda haram. Bila kata benda itu benda haram, makna ada kebencian Tuhan. Tuhan benci, Tuhan murka. Dah gitu, tolak ni, tengok kata wa isbatu bughdhihi ta'ala lahu, mengisbatkan murka Tuhan bagi tolak ini, al maqsudu minhu, maksud daripadanya, ziyadatu tanfir anhu, ialah untuk menambah tanfir. Tanfir ni makna melarikan orang, menyebabkan orang tak suka daripada tolak ni. Tu Tuhan sebut semurka-murka. Nampak tak? Kalau ikutnya murka ni dalam ta'rif ilmu usul fiqh, dia berkait dengan sifat benda haram. Benda haram baru ada murka Tuhan. Tuhan murka. Dah ni kata benda halal Tuhan murka kok mana? Sebab tu dia kata maksudnya semata-mata nak menambah ketakutan orang supaya orang tak tolak. La haqiqatuhu, bukan hakikat bagi bughd. Hakikat bughdun, hakikat murka tu. Kerana hakikat murka tu makna Tuhan jauh daripada rahmat. Tuhan jauh daripada rahmat ni benda hak dilarang. Dilarang kerana halal. Sebab itu maksudnya la haqiqatuhu limunafatiha lihillihi, kerana menafikan hakikat kemurkaan itu bagi kehalalan tolak. Okey, itulah. Ya. Ayyuma mra'atin, kita tengok hadis sikit. Ayyuma mra'atin sa'alat
zaujaha at-talaq. Ayyuma imra'atin, mana-mana perempuan sa'alat talaqa min ghairi ma ba'sin lam tarih raihatal jannah. Disebut sini bahawa mana-mana perempuan yang minta daripada suaminya tolak tanpa ada sebab yang munasabah, lam tarih raihatal jannah, tidak bau syurga. Tak bau syurga. Fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Dalam riwayat ini fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Hadis ni riwayat Tirmizi, Abu Daud, tak bau. Jadi kena faham tak bau ni, Allahmu ni berat dah neraka dah. Dia sama macam gini. Dikira apa? Kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan dengan tu tujuan apa? Tujuan nak menyatakan perkara tu besar, dosa tu besar. Dosa haram tak? Dosa haram. Bukan. Dosa yang haram tu, minta tolak daripada suami tanpa ada sebab, min ghairi ba'sin, tanpa ada apa sebab yang munasabah, maka haram ke atasnya bau syurga. Makna apa? Makna nak suruh orang takut. Dah haram tu kafir ke? Bukan cuma gitu. Sebab tu kena faham hadis ni dengan himpunan hadis-hadis lain. Tujuannya ialah untuk tarhib, memberi ketakutan kepada para isteri ni supaya gitu. Nampak tak? Kadang-kadang biasalah dalam uslub Al-Quran, dalam uslub hadis ni, kadang Allah Ta'ala beri tu tujuan apa? Nak menyatakan bahawa benda tu benda berat, benda yang besar. Bukan makna dak bau syurga makna kafir. Dak bau dah syurga, tapi kena bila kata takutlah. Supaya jadi takut, supaya tidak buat benda itu. Okey. Jadi bila orang puang minta, jangan kita beri. Nampak tak? Jadi hak kena sekedik. Mana? Hak mana kena sekedik? Hak lelaki lah. Hak puan memang dah payah sikit. Panas hanya itunya. Jadi hak kena lebih sekedik apa? Hak lelaki lah. Nampak tak? Jadi bila minta, jangan cepat beri. Nampak? Okey. Tanya nak berapa? Nak beri berapa? Ya. Panah, dua-dua panah. Dua panah. Curah minyak minyak gas habis lah. Terbakar lah. Jadi kena hikmah di situ. Halim, sifat halim tu. Sifat hikmah, sifat bijaksana kena lebih. Kalau boleh hak tok lelaki panah barang, hak puang pula kena pandai, kena panjang akal sikit. Kalau boleh hak perempuan gitu, orang lelaki kena panjang akal sikit. Ya. Tengok Cik Jamil, ayah tua dia khabar benda, pandai-pandai lah kau. Nampak tak dia tanya, dah nak buat kena beritahu ke madu dia, pandai-pandai lah. Pandai-pandai, tu kena pandai. Nampak tak? Dia pesan ke Cik Jamil tak? Okey. Mana tadi? Dia kata innama, selesai situ, habis. Dia kata innama yaqa'u li ghairi ba'inin walau raj'iyatan lam tanqadi iddatuha fala yaqa'u li mukhtali'atin wa raj'iyatin in qadat iddatuha talaku mukhtarin mukallafin ay balighin aqilin fala yaqa'u talaku sabiyyin wa majnun. Katanya hanya talak terjadi pada selain isteri yang tertolak bain, sekalipun dalam keadaan tertolak raj'i yang belum habis masa iddahnya, maka tidak terjadi pada isteri tertolak khulu' dan raj'i yang telah habis masa iddahnya, di mana dijatuhkan oleh suami dalam keadaan tidak dipaksa serta mukallaf, iaitu balik berakal sihat.
Maka tolak yang dijatuhkan oleh suami belum balik atau gila adalah tidak menjadi. Sekarang ni dia masuk kepada cerita tentang syarat-syarat sah tolak tu. Apa yang nak dikira tolak itu sah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, innama yaqa'u. Yaqa'u fa'il dia duduk ujung, talakun. Hanya senya berlaku tolak li ghairi ba'inin, bagi selain orang yang perempuan yang baik. Kalau perempuan li ghairi ba'inin, hak tolak ba'in, apa dak? Hak tu dak jadilah tolak. Ni ba'in dah. Ada? Ba'in dah. Tolak lagi jadi dak? Dak jadi, putus dah. Perempuan yang tolak ba'in dah, ditolak sama ada dengan fasakh dak, ataupun ditolak ba'in dah. Lepas tu kita tambah pula tolak lagi. Tambah nafsa lagi, dak jadi. Mana? Sebab ia bukan isteri dah. Ia kira putus dah. Sekarang ni nak cerita ciri-ciri syarat tolak itu dikira. Innama yaqa'u li ghairi ba'in. Hanya senya terjadi bagi selain perempuan ba'in. Walau raj'iyah. Walaupun perempuan itu perempuan raj'i, lam tanqadi iddatuha, yang belum habis iddahnya, jadi juga. Perempuan itu kita tolak dah, tapi tolak raj'i, iddah dah habis lagi, kita pergi tambah lagi tolak, jadi tak? Jawapannya jadi. Faham tak? Dia kata walau raj'i ay yaqa'u at-talaqu walau walau raj'iyatan. Walau kana al-mutallaqatu raj'iyatan lam tanqadi iddatuha. Tolak tetap terjadi walaupun yang ditolak itu perempuan dalam iddah tolak raj'i yang belum habis iddah. Kita tolak dah, iddah ada lagi ni, iddah ada. Gi tambah pula segi nasi tambah. Nasi tambah jadi dua. Nampak tak? Jadi dua. Dia tak boleh benda ba'in. Ba'in tak ada lah. Ba'in putus dah. Bila putus, tambahlah berapa pun tak ada kira lah. Sekarang ni kalau dia tolak raj'i, dia tambah pula jadi. Maka, berdasarkan syarat ini, tafri'. Fala yaqa'u li mukhtali'atin. Maka, tidak berlaku tolak bagi perempuan yang kena khulu'. Mukhtali'ah. Yang tolak khulu'. Tolak khulu, mana tubuh tolak? Awak ni kita tolak dia tolak dah dengan tubuh tolak khulu. Kita tambah pula. Tak usah tambah lah. Tak jadi. Tak jadi. Sebab ba'in dah. Apa dah? Lagi wa raj'iyatin in qadat iddatuha. Dan perempuan yang ditolak raj'i yang telah habis iddahnya. Bini kita tolak raj'i. Habis iddah dah. Marah sangat jumpa, aku tolak mu satu lagi. Apa dah? Kita tolak dah. Habis iddah dah. Jumpa betul lah. Jumpa pula betul lah. Marah sangat kita, aku tambah selagi tolak. Tak jadi. Habis dah iddah. Bukan bini kita dah. Bukan bini kita dah. Nampak tak? Ya dalam tempoh iddah jadi lagi. Bilangan masih dikira. Habis iddah ada. Tolaklah banyak pun tak jadi. Sebab dia bukan bini kita. Antara syarat sah tolak mahal tu. Isteri tu panggil mahal, tepat tu mesti menerima untuk ditolak. Tiga salah satu ashhur, 3 bulan. Dah 10 dah. Waktu redah kematian 4 bulan 10 hari. Dia 3 bulan. 3 bulan. Bulan dia? Bulan Qamari, bulan Islam. Kira lah. Kalau start awal bulan 29. Kalau start tengah, kena cukup 30. Mana akhir sekali kena cukupkan bulan pertama 30 hari. Bulan yang ada tengah tu tak kira lah 29 ke 30. Dah kata tak ada haid. Hak puan tak ada haid, muda. Dah tak kata muda tak ada haid, jarang. Biasanya menopause lah, menopause. Jadi bila begitu dia bertukar daripada iddah berdasarkan suci kepada iddah berdasarkan bulan. Berdasarkan bulan. Apa dia?
Jatuh talaqu mukhtarin mukallafin. Talak orang yang mukhtar, orang yang ada yang dia pilih sendiri, bukan kena paksa, mukallaf. Itu berarti situlah talaqu mukhtarin mukallaf. Kan nama orang. Kan nama orang. Mukhtar tu mana orang yang tidak dipaksa. Kan? Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.